Alif, engkau ambil cawan Abang Rizal lah dia. Tuangkan air, Alif. Tak kisah air apa pun ada, Alif. Okey dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah. Allah pinjamkan lagi dan kita dengan kehidupan ni, maka jadilah orang yang hidupnya sebagai peminjam, bukannya memberi pinjaman. Faham ke faham? Kita ni peminjam. Besar mana pun kedudukan anda saat ini, detik ini, hebat mana pun anda, banyak mana pun harta anda, apa pun jawatan anda, kita peminjam. Balik nanti semua ni tinggal, melainkan yang kita telah hantar untuk akhirat kita. Harta banyak, harta yang mana nanti akan selamatkan kita ke akhirat atau melenggu kita di akhirat. Harta yang banyak, mampu tak kita memberi manfaat dengan harta kita tadi? Duit banyak, berapa banyak telah kita sedekahkan, kita infakkan. Ilmu kita, wah dahsyat, belajar tinggi-tinggi. Ilmu kita memberi manfaat tak? Ilmu kita tadi, kita dapat memberi manfaat pada orang tak? Atau menyusahkan orang, menyulitkan kehidupan orang? Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Kerana itulah, kata ulama, Allah hadirkan ujian untuk ketuk pintu hati kita, ketuk pemikiran kita, akal kita yang pendek ni. Allahu Akbar. Supaya sedar, kita ni adalah peminjam. Bila Allah bagi kita sakit, barulah kita sebut Allah. Tak sebut diri kita. Selama ni kita hidup, aku. Kau kenal siapa aku? Aku kau tak tolong dia, nampak? Kalau aku tak luluskan, nampak? Aku saja. Kalau bukan akulah, nampak? Allah bagi pam, jatuh tersungkur. Sekarang siapa engkau? Baru engkau tahu, Allah, ya Allah sakitnya, ya Allah susahnya hidup aku ini. Allahu Akbar, ya Allah, macam mana aku nak selesai masalah ni? Baru engkau nampak. Faham ke faham? Tu hikmah tu. Hidup, bawa kereta, hasil horn orang, pam nak cepat, pam. Tiba-tiba terbengkalai kereta, enjin rosak. Nak horn apa lagi? Semua jadi lambat. Tiba-tiba nak minta belas ihsan orang, tayar pancit, gearbox pecah. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Faham ke faham sahabat-sahabat? Inilah hidup. Allah pinjamkan kita hidup ni. Orang lain dapat Allah panggil balik. Mereka merayu, merintih-rintih, minta dihidupkan balik. Kita ni dah tengah hidup ni, manfaatkan. Hidup tapi rosakkan, habis, rugi tuan-tuan, rugi. Kita hidup tapi macam mati. Allahu Akbar, subhanallah. Sampai orang terpaksa buat kempen pergi masjid dah, kita tak kenal rumah Allah. Macam tu sekali kita, nak berak tak payah orang buat kempen, tahu jamban mana. Cari jamban sampai dapat nak terberak. Kena pula ceberit. Allahu Akbar, sedih kita ni. Termasuk diri saya, saya sebut diri saya. Allahu Akbar. Kalau lapar tak payah orang buat kempen makan. Allahu Akbar. Kita tahu nak masuk kedai makan, nak cari kedai makan kat mana, cari. Tapi nak semayang ni, nak cari rumah Allah sampai tak kenal, terpaksa buat kempen. Alhamdulillah, teruskan kempen-kempen anda. Yang hati dia penuh daki, penuh dengan kulat, penuh dengan kekotoran, biarkanlah. Orang buat baik pun dentam, biarkan. Jangan berhenti dalam usaha kita buat kebaikan. Sebab akan ada banyak manusia akan menghalang kita buat kebaikan. Dengan jenama-jenama mereka lah. Yang pegang masjid terasa hati, macam dia dipelekehkan. Nampak tak? Allahu Akbar. Yang pegang jabatan rasa macam dia diremehkan. Allahu Akbar. Mulalah semua rasa. Bila kosong masjid, tak ada pula rasa, tak ada perasaan. Yang dah buat bagus, teruskan. Kita memang dah buat dulu. Bukan dia. Dia artis apa dia faham? Dia berlakon, kau bantai. Dia ajak orang pergi masjid pun, kau bantai. Jadi hidup kita ni, masa hidup ni, bantai orang je lah sebelum kena bantai.
Faham? Kita hidup ni asyik bantai orang je sebelum kena bantai. Dia artis, dia pelakon, dia penyanyi. Kontam dia sebab dia pelakon, dia penyanyi. Rezeki haram. Kan? Rosakkan rumah. Kemudian dia ajak orang pergi masjid pun kena bantai juga. Nampak tak? Faham ke faham? Jadi orang macam ni memang bersepah dalam hidup kita. Biarkanlah. Kan? Kita bersangka baik je dengan hidup kita ni. Teruskan perjalanan anda. Allahu Akbar. Oleh kerana orang dah tak kenal masjid. Oleh kerana orang sudah tidak jatuh cinta pada masjid. Oleh kerana anak-anak muda jauh dari masjid. Maka kita buat kempen. Alhamdulillah yang buat kempen. Teruskan. Jangan terbunuh semangatmu. Jangan lemah jiwamu. Teruskan perjalanan. Ramai orang tak puas hati. Ramai orang tak. Itu biarlah dia. Nampak tak? Dia lebih seronok masjid kosong ke? Dia lebih seronok ke masjid tak ada orang? Tak kisahlah kau pengusikan, kau jatuh kuasa, kau imam, kau biar siapa pun. Semua orang buat kerja sekarang. InsyaAllah. Ada ramai sebelum Alif Satar himpun kakak. Ramai orang dah buat usaha. Alhamdulillah dah buat usaha. Alhamdulillah. Teruskan ya. Ya Allah. Teruskan. Kan? Ramai. Surau saya kat kampung saya, dekat rumah saya tu penuh setiap hari. Orang solat subuh jemaah penuh. Alhamdulillah. Kan? Subhanallah. Banyak orang dah buat kerja. Alhamdulillah. Tapi yang tak buat kerja jangan marahlah. Kenapa terasa hati? Tu rumah Allah bukan rumah kita. Kalau orang buat kempen rumah kita boleh kita marah. Asal kau buat kempen ke rumah aku pula ni? Di rumah aku. Masalah pula kau himpun gambar-gambar orang pergi rumah aku. Patut marah. Ni rumah Allah. Kau pemegang amanah je. Pemegang amanah. Tak boleh pegang, letak jawatan bagi orang lain. InsyaAllah. Itu je. Kita senang. Terasa hatilah. Ni cakap ni bukan-bukan macam kau bagus. Macam alah. Kau pernah pegang jawatan ke? Kau nak cakap besar-besar ni? Kau pegang jawatan pun kau tahu. Besok kau tegur anak kau. Anak kau cakap, alah cerita macam-macam. Dulu ayah tempat saya pun ayah sama juga. Tak ada usaha lah. Tak boleh buat apa lah. Alah, atuk cakap ayah macam, masa zaman macam saya ni ayah, masa ayah belasan tahun pun, ayah pun pegangan teruk juga. Nak nasib saya buat apa? Habislah game over lah. Game over lah. Apalah orang kaya kedekut, orang kaya jawab. Kau tak kaya, kau kaya besok kau tahu macam mana kedekut tak kedekut. Mati lagi macam ni. Ikut je apa Nabi cakap. Tak payah jadi orang tu. Ikut je Nabi cakap. Nabi dah sediakan track untuk kita. Faham tak? Yang kaya banyak memberi, infak, sedekah. Yang miskin jangan banyak bercakap. Kan orang bagi sikit pun terima. Ini sikit, kaya kedekut. Bagi apa dia bagi kita sekampit beras? Patut ke dia bagi kita sekampit beras? Kita makan ni kan. Satu kampit beras ni 3 hari bertahan. Kau dah tahu dah. Takkan kau nak hidup nak minta kampit beras. Usaha lah. Ikhtiar lah. Faham tak? Jadi sama ada kau kaya ke kau miskin ke. Kau banyak harta ke. Kau ada pangkat ke tak ada pangkat ke. Semua kena ikhtiar. Hidup ni kena ikhtiar. Rizak milik Allah. Ikhtiar milik kita. Usahalah buat apa pun. Janji tak melanggar syariat. Tak melanggar hukum Allah. Rizak tetap milik Allah. Orang hantar anak ke madrasah. Rizak milik Allah. Kita kena usahalah. Kita kena ikhtiar. Tapi siapa dapat 30 juzuk, siapa jadi hafiz, siapa mantap Quran dia, siapa hebat, ini urusan Allah. Kita kena ikhtiar. Kan? Ada orang apalah, saya hantar anak saya ke madrasah tak jadi. Ini jadi tak jadi, bukan urusan kita. Kita kena ikhtiar. Kalaulah kita buat kerja apa-apa, budak masuk madrasah tidur je, boleh marah kita lah. Ini sekarang tengah ada kelas bahasa Arab. Kita buat kelas khas untuk bahasa Arab. Yang uruskan Habib Ali Zainal Abidin Al-Madhi. Tengah jalan ni, satu saya buat live, dia buat sikit hari ni. Dan kita buat masuk ulama-ulama, ustaz-ustaz, orang-orang hebat. Allah muliakan mereka untuk kita buat masuk ilmu ni supaya lekat kat pada belajar. Usaha kita. Rizab tetap dia punya. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Oleh kerana saya tak banyak masa bersama tuan-tuan perempuan, saya nak soalan. Saya nak soalan. Kalau ada soalan, alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Kita boleh kongsi, kita boleh share. Tuan-tuan ni, ada seorang lelaki ni tuan-tuan. Allahu Akbar. Jawatan dia besar. Rumah besar, kereta besar. Kemudian datang Pak Riz. Saya ada benda nak cakap lah. Saya ada benda nak tanya lah. Saya ni berjaya. Mak bapak saya biasa-biasa je. Dia tak pernah nak tegur saya, tak pernah nasihat saya. Tapi saya boleh berusaha sendiri. Saya berjaya. Tapi kenapa sebagai seorang bapak budak saya hari nak kena tegur anak saya? Biarlah dia nak usaha macam mana. Saya kata, manusia ni tak semua sama. Faham tak? Tak semua sama. Kalau kau tak tegur, kau tak bimbing, takut-takut anak kau liar, kau alhamdulillah boleh fikir. Kalau anak kau tak boleh fikir macam ni. Jadi peranan kita sebagai mak bapak besar. Kita lah yang bertanggungjawab nak Yahudi ke, memajusi ke, menarasranikan anak kita. Kita mencorakkan anak kita. Itulah peranan mak bapak.
Nampak tak? Jangan setiap ujian tadi kita kata, oh ni salah dia. Kita kena bertanggungjawab untuk memikul tanggungjawab tu untuk pimpin anak-anak kita. Kan? Ni tanggungjawab kita. Jangan serah pada orang. Kemudian salahkan orang. Yang paling teruk saya jumpa hari ni, kan? Manjakan anak, menangkan anak. Apa kau dapat? Allah, apa kau dapat kau manjakan anak kau? Ayah, ustaz marah. Kalau kau tak boleh, anak kau tak dimarah, jadi kau tengah hantar kat mana-mana. Biar kau didik anak kau, insya-Allah berjaya. Kan? Hidup ni penuh dengan air mata, kadang-kadang luka, kadang-kadang suka. Kadang-kadang jatuh, kadang-kadang berdiri tegak. Faham? Macamlah air ni hitam. Air hitam. Air ni hitam, bila kita namakan dia kopi, kita minum sedap. Tapi kalau air hitam tu dah longkang, siapa nak minum? Nampak tak? Kita yang corakkan. Betul tak? Kalau air ni hitam, namanya kopi, letak dalam cawan, semua orang nak minum. Tapi kalau namanya air, kalau hitam yang sama, tapi letak dalam longkang, kau nak minum ke? Kita yang mencorakkan perjalanan kita dengan izin Allah, insya-Allah. Satu bila Allah hantar ujian, kita akan nampak ujian ni untuk aku, bukan untuk orang. Jangan kita cari salah orang. Aku ni tak jadi macam ni tau kalau tak dia. Kalau bukan dia. Allahu Akbar. Jadi salah Allah lah bagi ujian tu kat kau. Salah Allah lah. Kan? Jadi Allah ni zalim lah kan bagi ujian kat kau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kena reda nak macam mana? Ini kehidupan kita kena reda. Kalau anak aku lah tak naik motor anak engkau, tak mati anak engkau boleh hidup pula. Anak engkau yang bawa laju, anak engkau yang langgar peraturan, anak aku yang mati. Allahu Akbar. Tapi anak engkau dengan anak di duluan ni dah kawan lama, kenapa kau tak alang? Engkau bapa, engkau mak. Lagi dulu patut kau tarbiyah anak engkau, bimbing anak engkau. Kau biar dah mati baru kau salahkan orang. Nampak tak? Ini hidup. Saya ingat lagi masa zaman saya naik motor zaman saya masuk kumpulan motor. Saya masuk join ahli kumpulan motor Budak kampung kan, memang ada kumpulan motor lah kan. Saya ingat lagi kawan saya meninggal mati dalam longkang tuan-tuan. Dalam longkang. Berlomba kan, kita berlomba. Kawan saya tak lepas. Dan bila dia potong bas kalau saya tak ingat kan, orang kacip dia. Kita berlomba kan. Jadi bila kacip dia terbabas, masuk longkang meninggal. Kawan saya seorang lagi cedera parah, tapi hidup dah sampai sekarang, alhamdulillah. Dia meninggal. Tapi kawan saya punya bapa ni, punya mak ni, dia orang miskin, orang biasa, bukan orang warak, bukan orang alim, bukan ahli masjid, bukan ahli Quran. Tapi bila terima kematian anak dia, dia tak pindah terus pada kawan-kawan. Dia terima. Bila saya datang ziarah, lepas tu saya datang ziarah, kita ramai-ramai datang ziarah, dia siap pesan lagi. Hargailah kehidupan muda kita. Dan satu ingatan arwah pakcik yang nasihat saya pun dah meninggal. Dah meninggal dah. Allahu Akbar. Dia nasihat apa? Dia kata, ni zaman tak ada handphone. Zaman tak ada, tak pernah terfikir kita ada TikTok, ada Facebook, ada Instagram, tak terfikir. Dulu zaman apa? Kamera, Kodak, Konica. Zaman tu dia kata apa pada saya masih ingat lagi. Pada kami semua lah, masa saya datang ziarah. Kan, kawan dah meninggal. Kawan gapat saya meninggal. Dalam longkang tuan-tuan. Accident, lomba kan. Dia naik motor Panther. Saya ingat lagi motor dia Panther. Saya motor rider. MS204 tu motor saya. Entah mana agak yang dah bersih buruk kan. MS204. Tapi arwah kawan saya, motor Panther. Kan? Memang masa kita, kalau kita pegang motor ni bergantung tak pernah terfikir kita akan mati. Memang tu zaman kita muda. Satu, saya tak boleh hina budak-budak motor, tak boleh kutuk dia pasal kita pernah duduk tempat dia. Ini pesan arwah kawan saya punya bapa. Dia kata apa? Dia pesan kita ramai turun ziarah pakcik ni sebagai tanda persahabatan kita. Kita ziarah. Kita dah biasa kenal makcik-pakcik ni semua. Kawan-kawan kita punya mak bapak semua adalah keluarga kita kan. Dia ingat, satu pesanan dia paling besar dalam hidup saya, dia kata apa? Masa hidup ni jangan banyak ambil gambar. Tu saya pegang tu sampai sekarang tu. Satu, saya tak apa suka nak ambil gambar. Saya pegang tu. Dia kata apa? Bila kau banyak ambil gambar, tapi saya dah buat live kan, memang gambar saya memang ada setiap masa. Tapi untuk rakam suka-suka tak. Saya pergi jalan dengan tim saya pun, saya bukan orang nak ambil gambar. Ambil gambar tak. Saya pegang tu kata-kata pakcik tu. Pakcik tu pun dah arwah. Apa dia kata? Kan kita dulu kan album. Dulu kan orang dulu kan kalau pergi raya rumah orang, album penuh atas meja. Dulu tahun 70-an, 80-an, 90-an. Ya. Dia kata apa? Jangan banyak ambil gambar lah. Seksa orang hidup. Itu pesan tu saya ingat sampai sekarang. Kan? Jangan banyak ambil gambar, seksa orang hidup. Pasal apa? Sebab kita akan tengok balik gambar arwah. Alah, masa dia kecil. Alah, kan? Allahu Akbar. Dulu kita memang, kita kalau siapa umur macam saya 50 tahun ke atas, macam ni album kita, dengan bunganya, dengan kata-kata tampal. Kan ada album yang apa? Plastik tu kita tampal, lekat gambar. Lepas tu kita boleh buat
saja buat cerita-cerita tentang kisah-kisah kita. Ni awet kita yang pertama. Wah, kau pernah menjadi sebahagian daripada diriku. Diriku dan dirimu bersatu, berakhir jua. Lama. Kan? Kita bertemu rupanya untuk berpisah. Kan? Cintaku tak sampai. Kan? Akhirnya deritaku yang sampai. Lama. Budak dulu. Kan? Belajar sains pun tetap sastra. Gambar awet lain pula tampal. Kaulah bidadariku, malang sekali. Cintaku tersekat sampai di sini. Lama. Kan? Kerana orang tuamu. Dah baca lagu kau. Betul? Kan kita ambil lirik lagu, jadikan kata-kata hantar surat cinta, letak bedak, pam antau. Ya betul. Kayu bersikal lalu lepas sekolah perempuan kan. Masa tu dah berkenalan naik bas kan. Letak bedak dalam surat. Dulu kita hantar surat. Nama dia siapa? Contoh. Ni orang nak otai-otai lama cinta. Macam ni. Katakan nama dia Sarifah. And Sarifah nama dia S-Y-A-R-I-F-A. Tu kita power lah. F. Sayang. Yang ada. S sayang. Y tu yang. A tu ada. Sayang. Yang ada. I. Sarifah. S-Y. Sayang. Yang ada. Rahsia. Kita tulis lah perkataan tu sampai habis. Memang gila dulu zaman. Faham tak? Dia balas pula dengan kata, kalau dia ambil nama kita kan, dia ambil nama kita, dia jadikan cinta dia. Gila babi masa tu. Dunia macam nikmat lah. Kopi yang sedap pun tak terasa masa tu. Nampak tak? Dulu main cinta. Faham tak? Tapi cinta dulu tuan-tuan, kalau masih ingat, kita tahun 70-an 80-an, cinta dulu tidak sampai ke tahap zina. Itu budak dulu. Cinta dulu tak sampai ke tahap zina, tuan-tuan. Rogol. Apatah lagi bunuh kekasih sekarang. Apa dah jadi sekarang kat Malaysia ni? Tuan-tuan, apa dah jadi sekarang? Dia bunuh dia. Yang terbaru kita nampak kan, kat Melaka pula tu. Kepala tak ada, tangan tak ada, kaki tak ada, dalam keadaan bogel. Apa dah jadi? Manusia dah hilang kemanusiaan ke? Manusia dah hilang rasa simpati ke? Manusia dah hilang rasa ihsan ke? Kita orang tahun 70-an. Hidup kita penuh dengan cinta, tuan-tuan. Hidup kita penuh dengan kasih. Masih ingat tak? Rejab, Syaban, Ramadan. Kan? Masihkah anda ingat Ramadan tahun 70-an, 80-an? Kita bertukar-tukar juadah, bertukar-tukar piring, bertukar-tukar makanan. Ingat tak? Sebab satu kampung penuh cinta. Kan? Masih ingat tak kita kahwin tahun 70-an, 80-an, 90-an? Saya kahwin tahun 1990-an. Satu kampung keluar, tebang buluh, nak pacakkan jadi kemah. Hari ini, semua dah konsultan, dah jadi syarikat. Datang, hari ini pacak. 2 hari lagi kahwin. Dulu seminggu, 2 minggu. 2 minggu sebelum kahwin, dah pacak kemah depan rumah, kampung kan. Pacak, buluh. Satu kampung turun setiap hari, gotong royong. Hebatnya satu ketika, anak sekarang, dia takkan faham. Kita orang lama. Kan? Orang 50-an, 60-an, 70-an lagi dahsyat dah. Faham ke faham? Orang 70-an lagi dahsyat dah masa tu ada joget lambak kat Melaka. Cak kuncak. Zaman saya kahwin dah tak ada cak kuncak. Telah diharamkan, tak sempat. Alhamdulillah. Tapi saya jumpalah cak kuncak masa saya sekolah menengah. Kan? Masa umur 18 tahun, 17 tahun. Malam ada cak kuncak. Ada pondan lambak depan tu. Pondan. Ya. Saya kalau Melaka tu, pondan letak kat depan kan. Joget dah. Orang tu, orang muda semua joget. Ya kan? Nampak dulu. Islam datang dengan kukuh hari ini. Dengan ceramah agama yang bertebaran. Masjid menjadi institusi yang kuat sekarang. Alhamdulillah. Satu, kita nak berjuang untuk bawa orang lebih banyak dekat dengan Allah. Nampak tak? Dulu ada baik, ada buruk. Jadi jangan nampak sekarang semua buruk. Ada baik. Orang dah mula banyak datang masjid. Kan? Dulu kalau tahun 70-an saya masih ingat. Masa saya kecil-kecil. Orang tak pakai tudung, tuan-tuan. Orang 70-an, 60-an, 70-an tak pakai tudung. Dia hanya pakai apa? Scarf. Kan? Kadang-kadang dia letak kat leher je. Orang dulu. Kalau tak percaya, tengok cerita P. Ramlee dulu. Itulah pakaian orang tahun 60-an, 70-an. Faham? Pakai scarf je. Dia walaupun dia ustazah. Tak banyak orang pakai tudung. Tak banyak orang pakai tudung, tuan-tuan. Datang tahun 1910-an orang betul. Sekarang tengok. Kalau kita sekolah dulu, ada budak perempuan kawan-kawan kita tak pakai tudung. Sekarang, hampir semua belajar pakai tudung. Tak kisahlah walaupun trend tak trend, tapi dah tutup aurat. Alhamdulillah. Jangan kata, kita kadang-kadang mulut kita lebih busuk daripada najis. Ini pakai tudung fashion je, besok buka. Kenapa kau doa macam tu? Apa masalah kau doa macam tu? Nampak tak? Doa yang baik-baik. Mudah-mudahan semua kekal pakai tudung. InsyaAllah
Ini, alah ini semua pakai tudung saja kat sekolah ni. Keluar ni buka-buka muka dia pakai semua ni. Kau pandai masa satu sudut lain boleh tak? Kau pandai sudut lain. Lift. Baju abazan. Faham? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Kan? Ini yang kita kena buat sekarang. Ada soalan Syafiq? Soalan. Daripada platform F, Umi Ceri, Pak Riz, macam mana kalau kita dah didik anak kita dengan didikan agama serta nasihat juga, ajar tentang hukum, tapi masih ikut jalan yang Allah tak redha, sampailah ayahnya dah meninggal, adakah ibu bapa akan diazab di barzah? Ini soalan sahabat saya. Allah tak zalim, Puan Umi. Allah tak zalim. Ada ustaz, ada ulama, Nabi Nuh, anaknya tidak beriman pada Allah SWT. Nabi Nuh, Nabi Allah Adam berbunuh satu sama lain. Kan? Qabil dan Habil, ingatlah Qabil dan Habil. Adakah Nabi Allah Adam akan diazab kerana peristiwa Habil dan Qabil? Adakah Nabi Nuh akan diazab peristiwa anaknya, isterinya yang tidak mau beriman pada Allah? Tidak yakin dengan perintah Allah? Nampak tak? Tapi syaratnya ialah kita ajar, didik, tarbiyah anak kita secara berterusan tanpa ada full stop. Nampak tak? Didik, tarbiyah, jangan putus asa, jangan give up. Sebab akhirnya bagi orang beriman, bagi orang bertakwa, bagi orang yang Allah bagi faqih fid din, Allah bagi faham, akhirnya rizab tetap milik Allah. Hidayah tetap milik Allah. Usaha kita kena buat tanpa henti. Jangan give up. Saya tengok sendiri seorang ibu yang usianya hampir 80 tahun. Melihat anaknya isap dada. Melihat anaknya ulang-alik pusat serenti, masuk penjara. Tapi pengakhiran anak itu berkat ibu yang tak putus asa. Berkat ibu yang tak pernah kecewa. Yang sentiasa mengharapkan ihsan Allah. Walaupun usia hampir jejak 80 tahun. Dia sendiri jumpa saya depan mata saya. Akhirnya anak dia pergi Mekah. Meninggal di Mekah. Allahu Akbar. Jangan give up, Umi. Tak kisahlah soalan turun anda punya ke, sahabat anda punya, jiran ke, siapa pun. Kita adalah orang yang diberi tanggungjawab oleh Allah untuk pimpin anak kita. Tuan-tuan, saya ada madrasah. Adakah anak saya confirm baik? Tidak semestinya begitu. Saya kena usaha. Saya kena gigih. Saya kena struggle. Saya kena beri committed kepada tugasan saya sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu. Faham? Kan? Tidak ada jaminan anak saya tinggal di madrasah. Anak saya dibesarkan di madrasah. Anak saya diberi didikan Al-Quran 30 juzuk. Anak saya 30 juzuk. Syahadah. Adakah itu jaminan anak saya akan kekal baik? Tidak semestinya begitu. Iblis takkan putus asa. Dia telah berjanji di hadapan Allah dan Allah beri dia kebenaran. Untuk dia memesongkan akidah ummah. Untuk dia melucutkan iman manusia. Kamu sedang bercakap tentang apa? Antum pun dia nak. Langsung kamu bercakap tentang syaitan, iblis, laknatullah. Yang perjuangannya tidak pernah kenal penat dan lelah. Maka kita tak boleh penat, tak boleh lelah. Dalam perjuangan menyelamatkan keluarga kita. Khususnya pasangan kita dan juga anak-anak kita. Dan dalam seperti ini saya sentiasa ingatkan untuk selamatkan ummah. Orang tak suka, jalan. Kita tak boleh paksa orang. Allahu Akbar. Kita tak boleh paksa orang, tuan-tuan. Suka hati. Dia suka, tak suka. Nak buat macam mana? Kita tak boleh berhenti dakwah kerana ada orang tak suka kita. Bukan kurang sikit, kita kena hentam. Mem, di komen-komen, tak ada masalah. Allahu Akbar. Perjuangan kita teruskan. Kerana cinta kita pada Rasulullah terlalu tinggi. Tak mampu disukat. Tak mampu ditimbang. Allahu Akbar. Hanya kerana ada seorang dua hentam kita, belasah kita, maki ambung kita. Adakah kita nak putus asa? Tidak. Maka begitulah zuriat kita. Yang kita lahirkan dengan penuh kesakitan. Yang darah mengalir. Allahu Akbar. Ketika melahirkan dia. Subhanallah. Ketika membesarkan dia. Ingatkan ketika dah lahir. Ketika mengandung itu sakit. Rupa melahirkan lebih sakit. Tetapi lebih sakit melihat anak kita tidak beriman pada Allah. Lebih sakit bila melihat anak kita salah pilih jalan. Lebih sakit, wallahi, bila tengok anak kita tidak mahu tunduk kepada syariat. Maka kita kena tunduk. Kita sebagai parent, tundukkan dirimu kepada Allah. Kita sebagai parent, ikut perintah Rasulullah. Kita sebagai parent, hidupkan sunnah Nabi sedaya upaya. Maka baru kita didik dan tarbiyah, bimbing anak-anak kita, insya-Allah. Wahai Allah, aku menjaga tahajud aku, ya Allah, kerana Engkau, ya Allah. Kerana kecintaan aku pada Rasulullah, ya Allah. Apa Nabi buat, aku sedaya upaya buat. Ya Allah, kalau Engkau nampak perbuatan ini perbuatan yang baik, tolong selamatkan anak-anak aku, ya Allah. Aku serahkan anak-anak aku pada Engkau, ya Allah. Aku rasa takut pada azab Engkau, ya Allah. Aku malu pada Engkau, ya Allah. Engkau yang kurniakan aku zuriat, tapi aku gagal.
Aku gagal, ya Allah, menyempurnakan tugasan aku. Tolong aku, ya Allah. Aku mohon bantuan kau, ya Allah. Amalkan zikir, ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Amalkan, insya-Allah. Bantuan Allah akan sampai. Insya-Allah. Allah beri kita kemenangan. Jangan give up. Dalam hidup ni jangan give up. Allah nak tengok sejauh mana kamu benar-benar bergantung pada Allah. Allahu Akbar. Tuan-tuan, di bawah ni ada buaya. Saya bergayut di atas ranting. Kan? Tetapi setelah setengah jam, bertambah setengah jam, tangan saya mula lenguh. Adakah saya nak lepaskan? Atau biarlah saya bergayut sampai patah dahan itu. Tidak akan saya menyerah. Hanya kerana lelah dan letih bergayut tu. Nampak tak? Itulah perjuangan. Biarlah sampai benda yang kita boleh kontrol bukan di bidang kita, ia berlaku. Itu di luar kawalan kita. Dahan tadi di luar kawalan kita. Tapi tangan kita, Allah kirim kepada kita. Lemah mana, seteruk mana, tetap kita bertahan. InsyaAllah. Wallahu alam. Soalan. Nah, saya nak soalan. Ha? Saya kedua berkongsi kisah lama ni. Kisah lama. Apa? Letak bedak kat sama surat? Letak bedak kat surat cinta. Awal best dulu cinta kan. Cinta memang best dulu kan. Cinta CINTAKITA. Satu rasa. Dia Isabella. Lama. Masa tu tengah letup. Saya masa tu form 3, form 2, form 4. Allah. Saya form 6. Sejati itu yang kau lafaz. Masa tu lah kan. Syok kan. Hidup masa tu belum ada rasa tanggungjawab yang besar. Tugas kita nak lulus peksa dengan cemerlang, nak masuk universiti. Tu je kerja kita. Belajar. Tapi budak-budak hari ni untung. Sebab dengan alam maya seperti ini, dengan multimedia yang sehebat ini, Allah Akbar, kita diingatkan setiap masa oleh banyak orang-orang baik-baik. Bukan sekadar mengejar kejayaan dunia, kita juga nak sulamkan keutamaan kita akhirat. Terima kasih siapa? Saira. Terima kasih Saira. Soalan daripada TikTok dan nama AH Setiausaha Bos. Dia kata masa seminar tu dia ada jumpa tuan. Ya. Soalan dia, macam mana nak lembutkan hati suami yang keras? Puan, dia begini puan. Simple. Jawapan saya tak mudah nak dibangunkan, tapi simple. Bila Allah hadirkan seseorang insan dalam kehidupan kita, ia adalah cerminan kepada hidup kita. Ia adalah jalan hidup kita. Puan jangan harap jalannya lain untuk ke syurga. Allah hadirkan suami yang kasar, yang baran, yang kaki pukul, yang kaki mengata, yang mengaibkan kita. Inilah jalan kita. Kalau kamu sabar, kamu reda, inilah jalan kamu ke syurga. Adakah Allah silap antara seorang lelaki yang begitu pada hidup kita? Allah tak silap. Allah nak selamatkan kita. Allah hadirkan seorang lelaki yang membolehkan kita reda dan sabar dengan ujian sebesar tu, seberat itu, untuk dapatkan syurga dia. Kan seorang ulama besar pernah kata, wahai wanita, kalau kamu ingin ke syurga Allah, berkahwinlah dan taat pada suamimu, reda dengan akhlak suamimu, sabar dengan kerenahnya, maka insya-Allah syurga itu, kata Nabi, milikmu. Nampak tak? Laki tak. Suami ni lain. Apa saja bini buat, kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Bukan senang. Kita tak tahu. Kita kata, ya Allah, aku tak tahu. Allah tanya, macam ni kau tak tahu? Banyak benda yang kau tak tahu, kau terukai. Tapi bini kau dalam rumah, bini kau yang sebelah kau, boleh kau tak tahu akhlak dia. Hanya kau tak mahu ambil tahu, maka azab menunggu kau hari ini. Mati kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tingkatkan amalanmu. Jaga tahajudmu. Kalau mampu. Saya ini tak puasa. Jadikan amalan Senin Khamis. Kalau siapa-siapa nak buat amalan besar, ni Nabi tak buat. Amalan puasa Rejab dan Syaban, Nabi tak buat. Nanti kalau orang kata ni Pak Aris ajak orang buat Rejab Syaban, orang Nabi tak buat. Tuan tahu tak? Satu amalan yang paling besar berbanding amalan yang lain, yang amalan tadi akan menghapus segala dosa-dosa kita, akan menghalang kita buat dosa. Tahu apa dia? Puasa. Ada orang ni, dia bawa kereta. Dia ni baran.
Tiba-tiba ada orang keluar mendadak ni. Ketika dia nak marah dia tinggal, aku puasa ini lah. Tak jadi dia nak marah. Nampak tak? Puasa ni dapat menghalang kita untuk mengumpat. Puasa ni dapat menghalang kita untuk buat maksiat. Puasa lah indah. Jadi, sebanyak mungkin. Start dengan Isnin, Khamis. Kemudian, puasa tengah-tengah setiap bulan. Nampak? Kemudian kalau mampu buat, puasa Nabi Daud. Senin puasa, Selasa tak. Rabu puasa, Khamis tak. Pak Aris, saya kan Nabi, kan kita amalkan Senin, Khamis. Dengar. Nak ilmu ni. Siapa nak kata nak, saya kongsikan. Macam mana Nabi Daud punya puasa, kemudian puasa Senin, Khamis. Macam mana Pak Aris? Ini saya nak kongsikan. Dan satu amalan besar, satu lagi saya simpan. Ni ada amal-amalan saya simpan. Saya nak kongsi dalam program-program besar saya. Yang mana saya nak beri penerangan lebih detail. Dalam live tak mampu sebab kita masa terhad. Kan? Siapa nak? Kan? Siapa nak? Siapa nak? Kan? Buat satu dapat semua. Siapa nak? Dia buat satu dapat semua. Oh lama. Dia buat satu dapat banyak. Allah Akbar. Subhanallah. Kan? Jadi sementara sihat ni kan buat amal. Kan? Terima kasih. Kalau orang TikTok ni belanjalah saya hashtag FYP. Kan? Dah lama tak kadang pakai perkataan tu, kadang tak pakai. Terima kasih Umi. Terima kasih Nia. Walaupun dah gabung-gabung, nampak juga ni kau dekat-dekat. Kan? Puan, sahabat, teman, dengar pesan saya baik-baik. Kita buat puasa Senin, Khamis. Senin, Khamis. Buat tu Mula kita buat Senin. Baru naik Khamis. Jangan terus buat. Kadang-kadang takut tak bertahan. Buat Senin. Sampai kita rasa seronok puasa ni. Sampai kita happy. Kan? Hari ni saya ada tamu. Habib ada kelas. Jadi nak naikkan Habib. Macam mana bukan ni Kang? Habib ajak makan. Kan? Jadi kita minum awal-awal. Bila kita buka puasa, pahala jalan. Kan? Pahala puasa dapat. Bila kamu tengah puasa, 12 tengah hari, ada tamu datang, ziarah kita, dia ajak, minum sekali dengan saya. Tak payah kau cakap kau puasa. Kau makan je. Kau tetap dapat pahala puasa. Nampak tak? Tapi, orang yang jaga puasa Senin, kemudian di Khamis, Senin, Khamis, kemudian ditingkatkan amalan dia, puasa tengah bulan. Kan? Faham 3, 4, 15. Dia puasa, dia jaga. Kemudian ditingkatkan amalan ni puasa Nabi Daud. Nabi Daud puasa, Senin puasa, Selasa tak puasa, Rabu puasa, Khamis tak puasa. Tapi kan dulu kita buat Senin, Khamis. Ini kata ulama. Apa dia? Siapa-siapa yang menjaga puasa dengan baik, maka bila dia buat amalan Nabi Daud, maka puasa Khamis tadi automatik dapat pahala. Walaupun dia tak puasa pada itu. Itu untung. Nampak tak? Itu yang untungnya. Dengar baik-baik pesan ni. Ni berharga. Kamu dah stroke, tak boleh buat apa-apa. Semayang, gerak pakai tangan ni. Gerak kelopak mata. Gerak sikit. Semayang. Kena buat apa pun terjadi. InsyaAllah. Melainkan dia ditidurkan. Percaya tak? Kamu dah biasa puasa Senin, Khamis kan? Pada hari yang kamu tak puasa, pahala jalan. Oh lama. Nampak? Itu yang best ni. Kamu sentiasa jaga puasa Senin, Khamis. Berbelas-belas tahun. Tiba-tiba kamu stroke. Dah boleh pakai? Tiba-tiba kamu stroke. Tiba-tiba kamu sakit, tak boleh gerak. Dah tak mampu puasa sebab dah cucuk sana, cucuk sini. Potong sana, potong sini. Tahu tak? Puasa Senin, Khamis tetap jalan untuk anda. Pahala dia, fadilat dia, keuntungan. Allahu Akbar. Sebab tu tolong kejar. Ketika senang, ketika sihat, ketika muda. Tolong buat amalan. Allahu Akbar. Subhanallah. Ada soalan? Daripada TikTok SZH Azhar ni. Pak Aris, anak saya beria nak kekasih dia, tapi budak tu tak taat perintah Allah, bahkan derhaka pada mak dia. Baca surah Al-Mulk, tiba ayat 14, ulang 14 kali. Baca surah Al-Mulk, minta tolong anak. Kita kata pada anak kita, nak, kalau betul kau nak anak, kau betul kau nak power kau, tolong ibu boleh tak? Ibu tak minta apa-apa pun. Nak, baca surah Al-Mulk nak, sampai ayat 14, ulang 14 kali nak. Kau buatlah nak. Mak tak nak cakap apa-apa. Kalau itu memang jodoh kau, mak reda, mak terima. Tolong buat amalan itu nak 40 hari. Buat amalan 40 hari nak. Tolonglah mak buat 40 hari. Jadi apa nak buat? Buat dengan anak baca Al-Mulk waktu malam. Jangan bagi dia buat. Dia tak buat ni. Letak dia kat depan dengan dah. 40 hari jangan berhenti. 40 hari jangan miss. 40 hari jangan tersingkir. 40 hari jalan straight. 40 hari. InsyaAllah.
Al-Mulk ayat 14. Baca. Baca Al-Mulk, tiba ayat 14, ulang 14 kali. InsyaAllah. Apa dapat? Buat je. Mudah-mudahan Allah bantu anda. And saya pernah, and kita, kalau coaching, itulah antara modul yang saya pakai dalam coaching saya untuk pelajar-pelajar yang sangat-sangat bermasalah. Saya ada satu kes pelajar remaja ni, dia bertunang dengan seorang lelaki yang telah rogol dia. And sebab dia underage, jadi kita pakai perkataan rogol walaupun suka sama suka. Budak bawah umur tuan-tuan, apa dia faham? Kena pegang, akhirnya diserahkan seluruh badan dia. Kurang ajar, celaka punya lelaki ni. Dia ambil kesempatan kat atas bangsa dia sendiri. Kurang ajar bagi saya. Akhirnya dia rogol budak ni. Dia berzina lah. Budak ni tuan-tuan, ketika dia mengandung, dah period dah lambat, rupanya dia mengandung. Tanpa pengetahuan keluarga, dia cuba gugurkan kandungan. Dia tak faham. Budak baru dalam 14-15 tahun, dia tak faham. Dia cuba gugur kandungan. Tuan-tuan tahu apa berlaku? Akhirnya keluar darah berterusan. Keluarga dia heran, kenapa ni? Pergi hospital, baru tahu ada kandungan. Dan rahim dia gosak tuan-tuan, seumur hidup tak boleh pakai dah. Seumur hidup tak boleh mengandung lagi dah. Seumur hidup. Jadi keluarga ni nak kahwinkan ke? Nak tutup kes. Lelaki ni, keluarga lelaki ni tunang. Nak tutup kes. Nampak tak? Dia sayang anak lelaki ni, takut kena penjara. Yang perempuan ni macam mana pun nak lelaki tu. Allah izinkan. Allah izinkan berjaya kita settlekan masalah ni. Ayat Quran 100%. Semua ayat, semua surah terbaik tuan-tuan ni. 114 surah, 30 juzuk ayat Quran ni, semua terbaik tuan-tuan ni. Saya nak ambil semua ada fadilat, semua ada kelebihan. Hanya saya belajar, saya nak kongsi tuan-tuan puan. Ambil surah Al-Mulk ayat 14. Kalau anda berada di situasi yang sulit, anda tak nak dengar cakap, buat amalan sama-sama. InsyaAllah bantuan Allah akan sampai. Percayalah, budak tu sendiri akan cakap, mak, saya tak nak. Mak, insyaAllah mak. Yakin. Surah Al-Mulk ayat 14. InsyaAllah tuan-tuan, usahalah. InsyaAllah. Kita ni kaya dengan pelbagai amalan. InsyaAllah, apa salah? Kita beriman dengan ayat-ayat Allah. InsyaAllah. Ada orang dengan ayat surah Al-Fatihah pun dia jadi. InsyaAllah. Yakin je pada Allah. Bantuan Allah akan sampai. Bagi seorang ibu, doa dia mustajab. Doa jangan putus. Doa je jangan berakhir. Budak-budak ni tuan-tuan, anak-anak kita bila bercinta, Allahu Akbar. Budak tu kaki zina, minum arak, ambil dadah, tetap dia cinta. Sebab tu orang Melayu kata bercinta tu, orang Melayu tak kata cinta tu gelap. Orang Melayu tak cakap cinta tu babi. Sedangkan babi tu lagi hina, lagi najis, betul? Hitam selalu orang kaitkan dengan keburukan. Tapi orang kata cinta tu buta. Sebab bila bercinta, tak ada iman, tu lah mana dia buta. Buta tu bila datang, macam mana buta tu datang bila tak ada iman? Dia rabu satu badan, dia bagi badan dia. Satu, kamu dan saya kena bertanggungjawab pertahankan anak kita semampu yang boleh tuan-tuan. Dan zina ni datang pada bila-bila masa. Saya dah bagi formula tentang doa yang Nabi ajar. Ada banyak tuan-tuan Nabi ajar. Allahu Akbar. Nanti tunggu. Program saya seterusnya saya kongsi. Hadirlah. Banyak alasan, banyak ni. Saya jumpa keluarga madrasah saya pun banyak isu. Allahu Akbar. Satu, kadang-kadang dia masuk anak dia madrasah, live aku pun tak nak tengok. Dia punya tugas satu je, anak dia mesti jadi. Dia ingat kita ni yang mengabdi je. Dia ingat kita ni apa? Kerja, buat kerja. Anda kat rumah kena buat kerja. Anak kat sini, anda kena buat kerja dah. Mak bapak dalam kubur, kita buat kerja kat dunia. Itu lagi jauh tau, dunia dengan alam madrasah lagi jauh. Ini rumah kau dengan madrasah bukan jauh, buat kerja lah. Jaga Al-Quran, jaga sirah, jaga sunnah, hantar ke anak setiap masa. Susah nak cakap. Bukan senang. Dia ikut saya punya live, kemudian nak masuk sangat madrasah. Dah masuk madrasah, dia tak ikut live lagi. Berlambat je tu kan. Bila ada masalah, nak cakap macam mana ni? Mana ada manusia nak ada masalah, betul? Jadi kita sama-sama lah bentuk anak kita. Saya bantu, anda bantu. Jadilah. Kalau saya seorang kontraktor, takkan mungkin saya bina bangunan seorang. Saya perlukan pekerja-pekerja buruh tu. Daripada Indonesia, daripada Myanmar, daripada Kemboja, daripada Thailand, daripada banyaklah bawa masuk. India, Pakistan, Bangladesh. Allahu Akbar. Nampak Vietnam. Maka kita naiklah bangunan tu. Faham tak? Kalau seorang arkitek lukis saja, tak ada orang nak buat kerja, tak jadi. Ini kerja sama-sama.
Kadang-kadang ada orang tak pandai, ada orang kurang cerdik, orang gabung. Kan dia tak pandai. Dia kacau simen, dia lebih pandai daripada kamu. Kan? Dia tak pandai dia buat lori. Kau pun lori tak terbawa. Kalau dia tak bawa tadi tu, simen pun tak sampai kat rumah kau, lori tu. Betul tak? Kadang-kadang yang satu yang saya selalu macam ni. Bukan saya lah, tapi saya nak kongsi cerita. Kadang-kadang kita bawa kereta, kita nampak lori kat depan. Bukan merungut tau. Merungut kita. Alamak, lori pula. Tapi saya sedukkan hati saya, kata apa? Lori ni bawa sesuatu. Kalaulah rumah aku tengah buat dan lori ni bawa simen, tentu aku harapkan dia jalan kat jalan raya ni untuk hantar kat rumah aku. Betul tak? Maka dia tak suka-suka duduk atas jalan. Tentu ada matlamat. Kalau kena kat kita, cuba ambulan. Kita kadang bengang ambulan ni. Oh datang, alamak, nak cepat dia pula. Kita dah tunggu hijau. Hijau ambulan datang depan pula. Alah, tak sempat ni kan. Betul? Cuba dia bawa mak kau. Cuba ambulan tu bawa keluarga kau. Tentu kau harapkan dia orang lain bagi laluan. Betul? Dalam kehidupan kita sentiasa mementingkan diri sendiri. Cuba kena kat kita. Cuba kena kat batang hidung kita. Nampak tak? Allah Akbar. Saya masih ingat Syafiq ikut saya. Kan? Saya pernah satu program saya dulu, kan? Saya duduk dalam satu kereta, polis trafik bawa kita melintasi jalan. Dalam tu macam cakun Macam macam ni rupanya menteri dapat naik kan? Tapi kau tahu tak orang kat luar tu macam nak geram kat kau. Bengah, betul tak? Terpaksa elak nak bagi laluan kat kau. Bila tiba kau tak fikir pasal orang. Bila kau tiba kat dalam, kalau kat luar tadi kau cakap punya apa punya orang ni kan, menyusahkan orang ni. Tapi bila kau kat dalam macam menteri duduk, polis trafik bawa kau nak pergi satu program, dia bawa kau tau, semua kereta kena tepi untuk bagi laluan kat kau. Kau siapa? Masa tu kau tak marah pula. Manusia, begitulah kisahnya. Al-Kisah. Seorang lelaki. Kan? Ada soalan, saudara Syafiq? Daripada TikTok Ida 06. Ya, Ida. Apakah perbezaan redha dan pasrah? Bila reda, engkau pasrah, engkau serahkan semuanya. Tak apalah nak macam mana. Dan nasib aku macam ni, itu pasrah. Tapi reda, dia tahu apa yang Allah bagi pada dia itu adalah kemahuan Allah, maka dia yakin tentu dia ada kebaikan. Tentu ada manfaat dalam hidup dia. Nampak tak? Itu reda. Pasrah, nak macam mana, dah laki aku memang kaki perempuan, terima je lah. Nak macam mana, kalau lawan karang, silap-silap aku diceraikan, dah okay hidup aku ni kan, dia boleh bagi aku setiap bulan 3,000 tak? Dia nak pergi jalan, nak buat apa, aku terima je lah. Itu pasrah. Nampak tak? Kan? Tapi reda, kan? Setiap apa yang Allah takdir untuk kita, kita terima tu kerana kita yakin pada dia. Kan? Kerana kita ada sifat hamba kepada dia. Aku tahu apa yang Allah takdirkan hidup aku ni, inilah kehendak dia, maka aku taat pada kehendak dia. Aku terima. Tentu ada hikmah apa yang berlaku ni. Asal kita, aku reda. Aku terima segala-galanya. Kan? Allahu Akbar. Subhanallah. Faham? Reda ni maknanya dia terima ujian itu kerana Allah. Tu reda. Reda tu maknanya dia Allah dalam setiap apa yang dia buat. Aku terima. Allah. Satu kecil-kecil kita ajar. Belajar masa saya ajar. Allah. Siapa bagi makan? Bapak engkau ke? Allah. Siapa bagi makan? Bapak saya. Masalah engkau bapak engkau tak bagi makan? Allah bagi makan. Allah bagi rezeki. Allah bagi hidup. Allah bagi engkau kaya. Allah bagi engkau sihat. Allah. Bila pam kena kat kita, maka mudah datang reda. Sebab kita dah didik, dah tarbiyah, bimbing diri kita. Allah. Pam jatuh. Tersungkur. Ekonomi jatuh. Bisnes lingkup. Allah. Aku yakin Allah ada. Aku yakin Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sorry. Soalan daripada TikTok Permata Ungu. Saya jadi benci dengan suami saya tanpa sebab. Apa nak buat, Faris? Kau kenal tak diri kau? Kau kenal tak Allah? Kau cinta tak Rasulullah? Ada masalah bab iman, ada masalah bab hati. Banyakkan zikir, banyakkan selawat. Bila kau banyak selawat, cinta kau pada Rasulullah datang dengan sendiri. Banyakkan selawat. Minta, ya Allah, hadirkan cinta aku pada suami. Ingat jangan main. Kan? Berdosa besar. Berdosa besar orang yang berdosa besar, tuan-tuan. Orang yang mengaibkan suami dia sendiri. Satu, kau tak boleh cerita tentang
cerita ranjang ni pada orang lain. Aku tak puas lah, suami aku punya kecil macam ni lah, besar macam ni lah. Kau tak boleh cerita kat orang. Hukumnya haram, berdosa besar. Faham tak Kau terima suami kau seadanya kerana itu selayaknya untuk iman kau. Orang tak faham, memang sedap cerita ni. Orang faham, dia akan kata, sesuailah suami kau tu dengan kau. Iman kau, akhlak kau, adab kau, karakter kau sesuai dengan lelaki macam ni. Contoh, kenapa kau tak cinta pada dia? Sebab kau tak cinta pada Allah. Sebab Allah yang memiliki dia. Kau cinta pada Allah. Didik dan tarbiyah diri kau cinta pada Allah. Kalau kau sedang berkahwin dengan orang yang kau tidak cinta, kau berdosa kepada Allah SWT. Tanpa sebab tu. Adakah ni permainan sihir? Santau wallahualam, saya tak tahu. Tapi kau jaga amalan kau. Engkau jaga zikir kau. Engkau jaga Quran kau. Kau peluk Quran kau. Ya hai Allah, lahirkan cinta dalam hidup aku. Jangan hidup tanpa perasaan. Rabiatul Adawiyah tidak mencintai lelaki, tetapi dia terlalu mencintai Allah. Engkau jangan sampai tak ada cinta. Hidup ini datang bersama dengan cinta. Hidup ini datang bersama dengan rindu. Satu, Nabi datang bawa rahmatan lil alamin. Nabi datang bawa apa? Kasih dan sayang. Nampak tak? Jadi kasih sayang itu mesti ada dalam manusia normal. Kenapa orang yang sah dari sudut syaraknya kau tidak menyayangi? Yang lebih teruk, ada orang, mungkin bukan kamu puan, ada orang lebih teruk, lebih hina. Allahu Akbar, tidak mampu mencintai suami tapi mencintai suami orang. Itu lebih parah. Tidak mampu mencintai suami sendiri tapi telah mencintai suami orang. Apa kejadah perangai macam tu? Ya wujud. Ini bukan cerita drama Melayu. Ini real story. In our life. Di organisasi kita. Di kejiranan kita. Dalam kehidupan kita. This is the real story. Engkau tak mampu cinta pada suami engkau yang sah di sudut syarak, tapi kau cinta orang yang haram di sudut agama. Pelik tak? Ini hati. Pak Aris, macam mana saya cakap ni soal hati? Apa kau nak cakap cinta pada Allah? Besok anak kau letakkan badan dia pada lelaki-lelaki lain, kau boleh terima? Mencintai orang lain, kau boleh terima? Engkau patut contoh yang terbaik kepada anak-anak engkau. Engkau patut menjadi qudwah hasanah kepada keluarga engkau. Menjadi ikutan pada anak-anak engkau. Maka kalau cinta tak dapat datang, maka engkau kena hadirkan dia dengan cara hadirkan dirimu mencintai Allah dan Rasulmu. Maka datang. Macam kita solat taubat. Kenapa air mata tak jatuh? Sebab kau tidak benar-benar mencintai Allah SWT yang dia maha pengampun. Dan kau tidak benar-benar merasai kau berdosa. Maka tidak akan mampu datang air mata. Rasakan cinta itu dengan dekat dengan Allah. Minta pada dia, wahai Allah, aku tak rasa cinta pada suami aku. Aku berdosa pada engkau, ya Allah. Minta, ya Allah, hadirkan cinta itu, ya Allah. Hadirkan, sebab bila kamu tidak cinta pada suami, saya bimbang, saya khawatir, saya resah, saya gelisah. Dah habis. Saya bimbang kalau ada lelaki-lelaki lain yang berjaya mencuit perasaan anda, mengambil sedikit rindu anda, kekosongan jiwa anda, saya takut lagi banyak dosa besar tercipta, terhasil, terzahir. Itu maksud dia. Anda kena paksa diri anda membina cinta, membina rasa sayang. Kena paksa diri. Macam mana nak paksa? Datang pada Allah dahulu. Bangun tahajud, sujud pada Allah. Wahai Allah, aku rasa sangat dah tu kita dah buka apa ya? Aku rasa bersalah, ya Allah, kerana aku tidak mampu menzahirkan cinta aku pada suami. Ya Allah, tolong aku. Satu, kita minta pada Allah macam ni. Allahumma a'ini ala zikrika. Tolong aku, ya Allah, untuk mengingati kau. Nampak? Kita minta tolong Allah untuk ingat dia. Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Nampak tak? Ya Allah, tolong aku, ya Allah, untuk rasa syukur. Tolong aku, ya Allah, untuk cinta pada suami aku. Tolong aku, ya Allah, untuk rasa kasih kat dia. Tolong aku, ya Allah, untuk... Kalau saya suami, kalau isteri saya kata tak cinta pada saya, terasa saya. Dalam saya. Rasa tak? Saya tak cinta awak lagi. Terasa kita. Terasa betul tak? Kita manusia biasa kan? Terasa. Jadi puan, saya tak tahu cerita sedalam-dalamnya. Tentu ada sebab dan musibah. Tapi, mungkin puan boleh mesej secara peribadi kat kita. Kita bantu. Kita bantu insyaAllah. Okey? Saya nak undur diri. Dah habis Okey. Saya nak undur diri pasal Habib pun dah habis. Saya nak kita ada sikit jamuan untuk Habib. Kita jadi izinkan saya undur diri. Tuan-tuan, kita ada, kalau siapa-siapa nak buat sesi coaching boleh. Sesi coaching anak ke, rumah tangga ke, boleh. Hubungi kita, tim kita. Nombor telefon telah disediakan di 2 laman sesawang, iaitu Facebook dan
dan juga YouTube. Di TikTok pergi kat kita punya bio, kan, profil kita. Kemudian kita juga ada program kita. Kalau siapa-siapa nak jemput saya untuk sama-sama sekolah, kita tengah tawarkan sepanjang Rejab Sa'ban Ramadan ni. Ramadan saya tak nak, Rejab Sa'ban ni kita ada sama-sama percuma. Percuma tu ambil dah, kan, orang bagi percuma, kan. Kemudian kita juga ada kita ada tempat terasik kambing. Dan kalau tuan-tuan nak kambing yang murah-murah, boleh hubungi kita. Saya jauh Pak Riz, tak apa, boleh sedekah ke? Ramadan nak sampai, kan, plan awal-awal untuk kita sedekah pada madrasah-madrasah, rumah anak yatim, fakir miskin. Nak berapa, beritahu kita. Kita boleh ni. Dan itu pun satu benda yang kita boleh buat. InsyaAllah. Okey, Habib dah sampai, saya undur diri. InsyaAllah, saya serah pada saudara Syafiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Alhamdulillah kita telah pun sampai ke penghujung live bersama dengan Pak Riz. Terima kasih sekali lagi kepada tuan-puan kerana sudi meminjamkan sedikit masa untuk sama-sama kita duduk dan mendengar perkongsian yang sangat menarik daripada Pak Riz berkaitan dengan ilmu-ilmu kekeluargaan, ilmu-ilmu kemanusiaan yang boleh kita ambil iktibar untuk sama-sama kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-harian dalam membina keluarga yang bahagia dunia akhirat. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Dan kepada sahabat-sahabat yang bagi soalan tadi dan soalan yang sempat dibaca kepada Pak Riz dan dijawab oleh Pak Riz, kan, mudah-mudahan pencerahan yang Pak Riz kongsikan tadi sedikit sebanyak dapat memberikan kita motivasi untuk sama-sama kita bangkit dengan setiap ujian yang sedang kita hadapi sekarang ni, insya-Allah. Dan pada soalan yang tak sempat dijawab, mohon maaf kerana kita kesuntukan masa kerana Pak Riz ada menguruskan ada tetamu hadir pada hari ini, insya-Allah. Dan mudah-mudahan soalan-soalan yang mungkin tak sempat kita nak bawa kepada Pak Riz, anda boleh panjangkan dalam live esok, insya-Allah. Untuk pengalaman anda, Pak Riz bersiaran langsung hampir setiap hari daripada hari Isnin hingga hari Sabtu daripada jam 11.30 pagi hingga 1.15 petang. Biasanya kalau kita lewat-lewat pun dalam pukul 12.30 dah mulalah live kita. Dan kalau ada urusan yang agak penting, mungkin Pak Riz terpaksa habiskan awal lah. Namun begitu, insya-Allah hampir setiap hari Pak Riz akan melakukan live untuk Pak Riz berkongsi ilmu-ilmu kekeluargaan yang menarik. Dan anda boleh lihat pelbagai soalan-soalan yang diajukan, yang mana mungkin soalan-soalan itu tak banyak, sikit kena dalam kehidupan kita yang boleh kita ambil iktibar dan boleh kita pelajari. Yang baik kita ambil, yang buruk kita tinggalkan, insya-Allah. Mudah-mudahan dipermudahkan. Okey tuan-puan, salam zuhur untuk semua. Dan saya ingin ulang sekali lagi berkaitan dengan program-program ataupun perkhidmatan-perkhidmatan yang ditawarkan oleh Pak Riz. Antaranya seperti kita ada buat personal coaching. Jika tuan-puan ada masalah berkaitan dengan keluarga, anak, pasangan, bolehlah berhubung dengan kami. InsyaAllah boleh sertai program personal coaching di mana keluarga anda akan dibantu secara personal oleh Pak Riz untuk sama-sama kita menjernihkan kembali keadaan yang keruh, kan. InsyaAllah kita ikhtiar, mudah-mudahan Allah beri kita semua hidayah, kan, dan diberikan kita keizinan untuk membina keluarga yang bahagia dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, seterusnya jangan lupa juga untuk support TikTok terbaru Pak Riz, iaitu Kambing Bajet Madrasah. Di mana kalau anda ingat kambing, bolehlah dapatkan daripada Madrasah Pak Riz, insyaAllah. Ini siapa ni? Habis. Habis nak tengok. Habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberuntungan bagi kalian semua mendapatkan live dan pelajaran kehidupan yang disampaikan oleh Pak Riz. Ini suatu yang sangat nikmat yang Allah berikan. Kalian menonton, melihat gratis, tidak ada yang bayar, subhanallah. Tapi mendapatkan nasihat yang bisa kita jadikan panduan di dalam kehidupan kita. Habib baru selesai mengajar, tengok Pak Riz live macam nak jumpa juga di menyapa hadirin-hadirin yang ada di sini. Habib doakan kepada kalian semua, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam segala urusan, dalam segala hajat. Allah kabulkan hajat kita. Dan tidak ada tempat untuk meminta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ingat satu kunci dari Habib. Jangan pernah menyandarkan diri kepada manusia karena ujungnya akan kecewa. Tapi sandarkanlah ke dalam naungan Allah dan bersandarlah kepada Allah, maka ujungnya akan diberikan kegembiraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja. Untungnya dapat Habib, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Habib. Terima kasih. Allah Akbar. Subhanallah.
Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah istimewa untuk semua yang menonton pada hari ini. Alhamdulillah kita dapat sedikit perkongsian ilmu daripada Habib Ali Zainal Abidin Al-Marihish, insya-Allah. Okey tuan-puan, mudah-mudahan untuk yang seterusnya tadi saya akan sambung sedikit berkaitan dengan perkhidmatan yang kita tawarkan selain personal coaching. Seterusnya tadi kita ada bangunkan TikTok terbaru iaitu namanya Kambing Bajet Madrasah, di mana kita ada menjadikan kambing lah, di mana tuan-tuan dan puan yang memerlukan kambing untuk akikah, kambing golek dan seumpamanya bolehlah berhubung dengan kami, kerana ini adalah salah satu daripada sumber pendapatan madrasah yang mana kita akan gunakan untuk membiayai kos operasi di madrasah Pak Aris, insya-Allah. Seterusnya juga Pak Aris juga ada buka juga pendaftaran untuk kemasukan ke madrasah Pak Aris sesi 2024. Informasi lanjut anda boleh dapatkan di ruangan komen ataupun jika anda menonton dari TikTok boleh dapatkan di profil kita lah, insya-Allah. Mudah-mudahan dipermudahkan. Dan seterusnya juga kepada tuan perempuan yang ingin menjemput Pak Aris ke organisasi anda, sekolah anda, boleh juga berbuat demikian dengan dapatkan informasi di ruangan komen ataupun dapatkan di profil TikTok kami, insya-Allah. Mudah-mudahan kalau sebelum ni kita bertemu dengan Pak Aris di dalam alamanya, kali ini kita bawa Pak Aris ke tempat anda, kita kenalkan Pak Aris dengan sahabat-sahabat anda di luar sana pula, insya-Allah. Dan mudah-mudahan usaha dakwah ini dapat kita sebarkan dengan lebih meluas lagi, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Seterusnya juga jangan lupa juga untuk support juga konten-konten daripada Pak Aris kan, sama ada di TikTok ataupun di platform F dan di platform Y. Okey, insya-Allah. Kalau di platform F namanya Pak Aris, kalau di platform Y namanya Pak Aris TV, insya-Allah. Mudah-mudahan dipermudahkan. Okey, terima kasih tuan-puan. Yang baik daripada Allah, yang buruk tu disandarkan pada kelemahan kita semua sebagai manusia biasa. Untuk sama-sama kita perbaiki kita punya amalan, insya-Allah, untuk mengejar redha dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih tuan-puan. Insya-Allah kita bertemu esok. Jangan lupa janji temu bersama dengan Pak esok untuk kita belajar lagi banyak lagi ilmu-ilmu menarik untuk kita selamatkan keluarga kita, untuk kita memotivasikan diri kita, insya-Allah. Terima kasih tuan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.